Okay, jadi kita start recording dah. Okay, sebelum kita start kelas, marilah kita memulakan kelas kita pada pagi ini, pagi lagi, dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Boleh dengar ke belakang suara saya ke? Suara tolong respon. Dengar. Okey, bagus. Okey, seterusnya minggu lepas saya janji nak bincang pasal soalan yang saya suruh buat tu kan. Saya harap awak semua buat lah. Okey, saya share skrin dulu. Okey, nampak ke skrin saya ni kan? Nampak. Okey, beres. Okey, ni soalan saya ambil daripada jawapan saya ambil daripada Aini ke? No Aini ke rasanya? Jadi saya cek dah soalan yang awak buat ni. Okey, kita jawab dulu soalan nombor 1. 25 cm padu ni larutan NaOH, natrium hidroksida. Dia mempunyai kemolaran sebanyak 0.2 mol DM padu. Okey, dititratkan dengan asid sulfurik iaitu H2SO4 yang mempunyai kemolaran 0.1 mol DM padu. Okey, dia tanya berapakah isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk neutralkan larutan NaOH. Jadi mula-mula kita kena buat persamaan dia dulu lah, persamaan bagi seimbang. Lepas tu kita masuk formula MAVA over MBVB. Kita pun masuklah nilai MA dia berapa, VA dia berapa. So learning kita tak tahu berapa nilai VA dia. VA itu adalah isi padu asid sulfurik, isi padu asid. Jadi sama dengan A over B. A ni mewakili kemolaran untuk asid. B ni pula asid. Okay, sekejap lah. Dah masuk ni maksudnya. Sekejap dah. Okay, kita teruskan dengan pembincangan kita. Okay. Kita pun masuklah dalam rumus formula ni. Kita pun buat lagi kot ni, dapatlah VA dia iaitu isi padu asid sulfurik dia sama dengan 25 cm padu. Jadi sini awak boleh dah 3 markah. Iaitu awak guna formula ni persamaan kimia ni awak samakan dia. Lepas tu awak guna formula rumus MAVA ni over MBVB sama dengan A over B. Lepas tu awak cari-cari dapatlah nilai awak 25 cm padu. Okey, untuk soalan seterusnya itu soalan nombor 2. Dia bagi tindak balas asid sulfurik dengan amonia. Amonia ni NH3. Lepas tu dia builah persamaan kimia dia sini. Lepas tu dia tanya soalan. Dia tanya berapa T cm padu asid sulfurik itu mempunyai sebanyak kemolaran dia 0.125 mol DM padu. Lepas tu dineutralkan dengan 25 cm padu larutan amonia. Maksud sini 25 cm padu ni adalah volume B dan mempunyai kemolaran sebanyak 1.0 mol DM padu. Jadi dia sudah tentukan jumlah isi padu larutan di mana kelalangkun pada takat akhir pentitratan. Jadi sini kita nak tahu iaitu volume asid. Jadi supalah kita masuk ke sini dia bagi dah formula kimia kita. Jadi kita tak kena buat dah lah. Kita pun guna formula MAVA over MBVB sama dengan AB. Boleh store markah sini. Lepas tu kita masuklah nilai dalam formula ni. Masuk nilai kita dapatlah volume asid dia tu 100 cm padu. Lepas tu dia nak tahu berapa jumlah belako yang ada dalam kelalangkun tu pada takat akhir. Kita nak tahu tu kita kena tambah dengan 25 cm padu larutan amonia ni. Jadi kita bolehlah larutan kesemua dalam kelalangkun tu. Jadi kita boleh 125 cm padu. Sini awak boleh dah 3 markah.
3 markah ni banyak lah. Okey, habis tu kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya iaitu garam, hablo dan juga kegunaan dalam kehidupan harian kita. Okey. Tengok ni, meme hok cikgu tunjuk ni. Sekejap, saya buat pointer dulu. Okey. Ni gambar suhu lah ni. Orang terkenal lah kan. Okey, garam. Garam ni kita tahulah. Gapo maksud dia kan? Hablo ni apa pula kan? Hablo ni bermaksud kristal dalam bahasa Inggeris. Awak tahu kan kristal tu gana bentuk dia kan? Gana bentuk kristal. Contoh kristal hak awak oitin awak mau pakai kan? Permata lah, cicing permata hak warna putih ke, warna hijau tu ke kan? Dan kita akan belajar juga kegunaan garam dalam kehidupan harian kita. Okey, sekejap ada yang nak masuk tu. Okey, kita teruskan. Teruskan sebelum tu kita tengok dulu video cikgu nak buat. Cikgu tayangkan ni. Sekejap. Okey, ni kartun larva. Apa ni? Okey. Dengar ke? Suara tolong respon. Dengar. Okey, baiklah kita tengok dah video lava tadi ke. Okey, sini kita boleh tengok set dia ni makan garam terlampau banyak. Jadi apabila dia makan garam terlampau banyak, jadi dia akan mendatangkan kesan yang buruk lah. Macam tadi, dia macam nak mati ke. Lepas tu dia neutralkan sain dia buat hari buah tu, dia neutralkan dengan makan buah. Jadi dia selamat lah. Gitulah pasal kartun tu tadi tu. Okey, kita akan tengok standard pembelajaran kita hari ini. Saya harap pada akhir pembelajaran ini murid boleh menyatakan maksud garam. Yang kedua, mencirikan sifat fizikal hablo garam. Dan yang terakhir, memberikan contoh garam serta kegunaannya dalam kehidupan seharian. Jadi tak berat sangatlah. Tak ada kira-kira pun hari ini macam minggu lepas ke. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan gambar ni, saya bagi 2 contoh garam dalam kehidupan kita. Okey, macam contoh gambar yang pertama ni ke, pasal mak ada seorang mak dan ada seorang anak. Mak dia pun kata ke anak dia, Aminah tolong holo garam NaCl. Gitu. Faham ni awak pergi dapur kak? Awak tanyalah ma ada mana NaCl? Kelah kata belajar kimia hari ni. Okey, dalam kehidupan kita, NaCl tu adalah garam yang kita guna di dapur tu. Okey, yang seterusnya ialah gambar cengkerang, siput dan cengkerangnya. Okey, cengkerang-cengkerang ni dia mempunyai CaCO3. CaCO3 ni adalah sejenis garam. Okey, siput cengkerang ni juga dipanggil sebagai dihasilkan daripada garam. Okey, seterusnya kita akan belajar maksud garam. Maksud garam ni adalah suatu sebatian ion. Sebatian ion ke apa pula? Sebatian ion yang terbentuk. Okey, sekejap ada nak masuk. Okey,
Kita teruskan. Okey, maksud garam adalah satu sebatian ion. Sebatian ion ni sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen. Ion hidrogen ni mari mana pula? Ion hidrogen daripada asid. Inilah asid ni digantikan dengan ion logam. Ion logam ni contoh magnesium ko, kalsium ko ataupun ion amonium. Itu NH4+. Okey, garam-garam ni dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali ataupun dikenali sebagai base lah. Okey, ini adalah persamaan kimia dia. Okey, apabila alkali ni bertindak balas dengan asid, ia akan menghasilkan garam dan juga air. Macam kita belajar minggu lepas lah, peneutralan. Pentitratan tu bila kita campur alkali dan juga asid menghasilkan garam dan juga air. Okey, seterusnya ni antara contoh tindak balas asid dan juga alkali. Okey, ni adalah asid HCl dan juga alkali NaOH. Apabila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan garam natrium klorat iaitu NaCl ni lah. NaCl ni lah hak kita guna dalam masakan tu, kat dapur tu. Dan juga akan menghasilkan H2O iaitu air. Okey. Ni juga adalah tindak balas antara asid dan juga logam reaktif. Asid ni tindak balas dengan logam reaktif zinc. Logam reaktif ni zinc lah. Ia akan menghasilkan garam zinc chloride. Ni awak tengok deh. HCl ni dia buai, dia ambil Cl saja dan juga zinc saja. Dia akan menghasilkan zinc chloride 2 ya. Sebab zinc chloride 2 ni disebabkan oleh zinc 2+, ion zinc 2+, dan akan menghasilkan hidrogen. Okey, seterusnya tindak balas antara asid dan juga karbonat logam. Karbonat logam ni gapo pula? Contoh karbonat logam ni CaCO3. Ni asid ni HCl bertindak balas dengan CaCO3 menghasilkan garam kalsium klorat iaitu CaCl2 CaCl2 garam kalsium klorida. Lepas tu apabila dia bertindak balas ni HCl dengan CaCO3 ni bertindak balas, ia akan menghasilkan juga gas karbon dioksida CO2 dan juga air. Okey, seterusnya adalah tindak balas antara asid dan amonia aqueous. Amonia aqueous ni gapo pula ke? Amonia aqueous ni contoh dia NH3. Lepas tu bertindak balas dengan HCl iaitu asid. Asid bertindak balas dengan amonia aqueous menghasilkan garam amonium klorida iaitu NH4Cl. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang ciri-ciri fizikal hablogaram. Okey, sini saya tulis dah bawah ni. Hablo-hablogaram ni bermaksud kristal. Kristal-kristal ni saya harap awak dapat bayangkanlah gana bentuk kristal tu. Okey. Okey, bentuk kristal tu mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Awak boleh tengok sini, dia mempunyai permukaan yang rata. Okey, ni contoh NaCl ni lah, balik pas ni. Okey, awak pergi dapur pas ni, awak tengok garam tu. Awak tengok molek garam tu, bentuk dia gano. Lebih kurang gini lah bentuk dia. Dia berbentuk cube, gitu. Yang mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus, bucu yang tajam, gitu. Okey, kedua dia mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus. Dia berbentuk kubus. Kubus ni macam cube lah. Okey, kuboid dan juga prisma. Dia mempunyai bucu-bucu lah. Kubus ni pun mempunyai bucu, cuboid pun mempunyai bucu dan juga prisma juga mempunyai bucu. Okey. Seterusnya mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Okey, maksud mempunyai sudut yang tetap ni, contoh awak tengok sini ni ke, sudut yang tetap. Awak tengok sini, mungkin dia sini ni permukaan apa? Sudut yang tetap ni adalah 90 darjah. Okey, sini pula awak tengok.
sudut sini ni 90 darjah juga. Kita boleh anggaplah, saya tak tahulah sudut yang sebenar tu berapa. Okey, seterusnya kita boleh tengok sini. Hablo yang sama tetapi saiz yang berbeza. Okey, hablo ni kristal lah. Kristal yang sama. Tapi saiz yang berbeza. Garam dan garam juga macam awak banding. Okey, garam ni, awak tak tanya awak garam ni dengan garam ni. Sama je garam tapi saiz dia tu berbeza. Okey. Dan mempunyai geometri yang sama. Gitulah ciri-ciri fizikal. Fizikal ni kita boleh tengok. Ciri fizikal hablo garam tu, kristal garam tu. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah contoh garam dalam kehidupan seharian kita. Ni antara contoh lain lah. Kalau awak nak tengok contoh lain lagi, awak boleh tengok buku teks awak. Saya tak tahulah, tak sure buku surat berapa tapi awak boleh balik lah. Bahagian 0.9 tu kan. Okey, ni adalah contoh garam dalam kehidupan seharian kita. Okey, contoh yang pertama adalah natrium klorida. Rumus kimia dia NaCl. Kita belajar tadilah. Saya ayat tadi garam di dapur. Itu kita boleh gunalah NaCl ni di dapur. Okey, yang kedua adalah kalium nitrat. Rumus kimia dia KNO3. 3 ni yang tulis besar ni. Sepatutnya dia tulis kecil bawah ni dah. Okey, terdapat dalam pembuatan pupuk. Okey, ni adalah bahasa Indonesia lah. Saya ambil daripada Google ni dah. Maksud pembuatan pupuk ni adalah diambil daripada baja, okay, untuk membuat baja. Okay, bila awak guna baja tu, adalah juga rumus kimia setengah baja lah, bukan semua baja. Ada setengah baja tu dia mempunyai kalium nitrat. Okay. Natrium fluorida ni pula NaF. Okay, natrium fluorida. Bila awak pergi ke pasar raya lah biasanya kan, awak pergi dekat bahagian obat gigi. Lepas tu awak pun baca dekat isi kandungan dia ke apa tak ingat saya, tapi kat kandungan dia lah. Dia mempunyai natrium fluorida. Natrium fluorida ni baik untuk gigi kita lah, untuk menguatkan gigi kita, untuk memutihkan gigi kita. Okey. Seterusnya adalah kalsium karbonat. Macam kita tengok tadi lah, kalsium karbonat CaCO3. 3 ni pun sepatutnya dia tulis kecil lah. Tapi tak apalah, gambar saya ambil oleh Google kan. Okey, dia terdapat dalam kapur ataupun bahan bangunan. Especially siming lah. Siming yang kita buat rumah ni lah kan. Okey, next adalah natrium fosfat. Na3PO4. Okey, ni natrium fosfat ni ada dalam bahan deterjen. Bahan deterjen ni contoh dia biasanya kita guna dalam cuci baju, obat basuh baju ni lah. Ya, awak pergi dapur panika, awak pergi tempat mesin basuh tu ada dekat behel apa ni, deterjen awak tahu, carilah natrium fosfat. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Okey, sekejap saya rasa ada nak masuk tu. Okey. Sekarang ni kita belajar tentang contoh garam lah untuk siapa bawa masuk ni dah. Okey. Okey, yang terakhir adalah magnesium sulfat. Magnesium sulfat ni adalah rumus kimia dia MgSO4. 4 ni pun sepatutnya kecil lah kan. Okay, dia terdapat dalam garam Inggeris ataupun obat pencahar. Garam Inggeris ni gapo pula deh. Garam Inggeris ni gapo tu awak masuk Ajinomoto. Awak masuk dalam macam contoh su awak tawar, awak pun masuk Ajinomoto. Sedap selalu. Gitu. Itu adalah kegunaan magnesium sulfat lah. Sepatutnya dia ni tak berapa bagus lah untuk pemakanan kita ni. Tapi awak jangan guna secara berlebihan lah dah. Okey. Tak ada apa dah. Itu sahaja kelas kita hari ini. So saya akan simpulkan kelas kita hari ini. Kita telah belajar maksud garam. Okey, maksud garam tadi ialah sebatian ion. Okey, sebatian ion apa pula? Nanti awak buatlah pula revision awak tu dah. Lepas tu kesimpulan yang kedua, ciri fizikal garam hablo. Kita telah belajar tentang ciri-ciri fizikal kristal garam tu sendiri. Ciri fizikal kita boleh tengok lah. Okey, yang kedua tindak balas antara asid dan
alkali, asid antara asid dan alkali, antara asid dan juga logam reaktif, antara asid dan juga karbonat logam, dan juga yang terakhir antara asid dan amonia aqueous. Yang terakhir kita juga telah mengetahui contoh garam dan kegunaan garam dalam kehidupan seharian kita. Kita tahulah belajar dalam kehidupan kita ni banyak kita guna garam. Okey. Itu sahaja kelas kita hari ni, tapi nanti dulu jangan tubik lagi. Saya nak main satu permainan dengan awak semua. Ada lagi belakang ni kan? Kita guys, sorry dah. Ada lagi kan? Okey, kita ada sebelah orang sini. Saya akan hantar satu link ke awak awak. Kita akan mainlah satu permainan ni, bukan permainan sangat pun, tapi saya cubalah permainan ni dah. Okey, sekejap Okey. Okay, awak boleh tekan home sebentar, lepas tu awak buka Telegram awak tu, tekan link yang saya beri tu. Okey, tekan belakang dah ke? Ke saya boleh share link sini. Saya try. Awak boleh tekan ke link sini ke? Okey, siapa-siapa awak boleh tekan ni, tekan link sini je. Kita akan buat satu permainan lah. Bukan permainan sangat pun, awak kena nyatakanlah gapo kesan-kesan garam dalam kehidupan kita ni lah apabila kita ambil secara berlebihan. Okey, buka belakang dah ke? Ni saya akan buka paparan skrin saya. Untuk cikgu, okey. Kita ada lagi 2 minit je lagi. Cepat-cepat. Tekan link tu. Ni pun kehadiran baru 4 orang respon. Nur Elisa, Ainin Sofia, Siti Nur Aini, Lutfi Mustaqim. Okey. 4 orang ni sahaja baru. Kita ni cikgu pula dulu. Okey. 3 orang dah respon. Okey, bila awak tekan link saya beri tu kan, awak akan jumpalah soalan cikgu tanya. Nyatakan kesan garam dalam secara berlebihan kepada manusia. Okey, 2 orang dah respon, 3 orang dah respon. Yang pertama, kesan garam secara berlebihan ni akan mendapat penyakit. Okey, sayang-sayang awak. Orang lain boleh hoyak lagi penyakit gapo bila bila makan garam secara berlebihan ni. Okey, ada lagi hak respon. Nyatakan kesan garam secara berlebihan. Akan gemuk. Ya, betul. Gemuk ni tak semestinya kita makan garam lah. Kita makan-makan ni macam aiskrim ke, kek ke. Boleh gemuk juga. Okey. Ada juga ya akan cantik. Garam gapo makan comel tu. Okey, yang keempat, nyatakan kesan garam secara berlebihan kepada manusia. Okey, memudaratkan kesihatan. Okey, kesihatan gapo pula? Jadi orang lain boleh respon soalan ni. Nyatakan kesan gapo. Okey, contoh. Contohlah saya beri. Okey, jadi okey, ada orang respon. Tekanan darah tinggi. Bagus. Bila makan berlebihan garam ni akan menyebabkan kita ni tekanan darah tinggi lah. Jadi kurangkanlah garam. Okey, yang ke berapa orang ni saya tak tahulah. Akan menyebabkan sakit buah pinggang. Betul juga. Bila ginilah, bila darah tinggi, mari pula lah sakit buah pinggang tu lah. Sakit ni lah. Okey, baru 1, 2, 3, 4, 5 ni. Baru ni orang respon. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 13 orang. Jadi saya harap berapa orang lagi tu akan respon. Tak apalah, ni sebelah 40 dah. Saya pun nak buat kelas setengah je dah. Jadi minggu ni tak adalah latihan ke apa. Jadi saya harap awak buatlah inisiatif awak sendiri dah untuk meningkatkan kefahaman awak dalam kimia ni lah.
Tapi bab ni tak berat sangat pun 9.9 ni. Bab beratnya inilah hot 9.10 ni lah penyediaan garam. Penyediaan garam ni kita akan belajar pasal penyediaan garam lah. Masuk dalam makmal lah. InsyaAllah saya akan bui video penyediaan garam. Jadi saya harap awak semua tengok lah minggu depan deh. Bukan minggu depan. Hari apa pula kita ada kelas? Hari Rabu deh. Okay, tak apa. Jadi hari Rabu dengan hari Khamis ni saya akan buat kelas secara tak segera lah. Kelas secara tak segera ni maksudnya saya akan bagi video lah. Video dalam YouTube hak saya buat bukan hak orang lain deh. Jadi saya harap awak semua tengok deh. Okay, apa ni? Saya akan bagi video, lepas tu awak tengok. Saya akan bagi latihan lah sikit-sikit supaya nak tahulah awak faham ke tak kan. Okay. Jadi insya-Allah saya akan buat kelas secara segera ni, kelas dalam Google Meet ni sepanjang hari Isnin dah deh. Waktu yang sama 11.10. Hari Isnin je. Hari Isnin, hari lain saya tak konsep. Okay. Minggu depan awak periksa ke? Jadi minggu depan saya tak akan buat kelas lah. Tapi kalau Cikgu Mustafa suruh saya buat kelas, saya akan buat kelas tambahan. Bukan kelas dalam waktu gini lah. Contoh saya akan buat kelas malam ke. Tapi untuk buat tutorial sahajalah. Bukan kelas mengajar gini lah. Okay. Jadi minggu depan periksa. Minggu depan esok lagi ni. Nanti 19 hari bulan. 19 hari bulan tu hari Isnin jugalah. 19 hari bulan 8. InsyaAllah. Saya yang awal-awal lah kasih awal ni deh. InsyaAllah kita akan masuk bab 7. Iaitu kadar tindak balas. Dan insya-Allah juga cikgu saya akan masuk. Lecturer saya akan masuk. Jadi awak oyaklah kuasa sayang awak tu supaya masuk kelas saya. Tapi kalau internet tu cepuk-cepuk tu tak apalah, saya halalkanlah deh. Tapi kalau boleh siapa-siapa ada data, tolonglah masuk kelas saya sebab bila awak masuk kelas saya, lecturer saya tengok okey ramai student dia. Jadi saya dapat markah lebih lah. Jadi saya minta tolong lah dengan awak dah. Beri kerjasama kepada saya. Okay. Okay, itu sahaja kelas saya hari ini. Saya harap awak semua jaga diri awak. Jaga kesihatan awak. Maaflah ambil masa 3 minit lebih-lebih ni. Okay, itu sahaja kelas kita hari ini. Assalamualaikum.